Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan bahawasanya dibangkitkan mereka itu manusia. Bila tu dibangkitkan manusia pada hari kiamat, yakni dibangkitkan manusia tu pada hari kiamat yang berlaku selepas daripada tiupan sangkakala yang kedua. Ini ialah kesinambungan kita pada pertemuan kita yang lalu, iaitulah perbicaraan kita berkaitan dengan perkara-perkara sama'iyat, perkara-perkara yang wajib kita beriman dengan dia, yang mana perkara-perkara tersebut ialah perkara-perkara yang tidak boleh kita nak fikir dengan akal, yang mana ianya ialah perkara yang didatangkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diceritakan oleh agama. Maka benda ni benda yang dikatakan dengan perkara-perkara sam'iyat. Maka perkara sam'iyat ni wajib kita beriman dengan dia, kerana ianya datang daripada agama kita, datang daripada Allah, datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun benda tu benda yang tidak boleh kita nak fikir dengan akal, tapi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita percaya dengan dia, kita yakin dengan dia. Lalu tu di antaranya yang kita nak sambung pada malam ini, kata pengarang rahimahullahu taala, dan bahawasanya, yakni atas pada kata hak dulu nu, dan wajib beriman dengan bahawa mati itu dengan perintah Allah. Atas pada kata situ takdir kalamnya, dan wajib beriman, wajib kita i'tiqad, wajib kita berpegang di hati kita, wajib kita yakini, wajib kita percaya pula bahawasanya dibangkitkan mereka itu manusia. Kita semua ni akan dibangkit. Bilakah kita akan dibangkit? Pada hari kiamat. Kita akan bangkit pula di hari kiamat. Bangkit dengan jasad kita.
Bila ni? Pada tiupan sangkakala yang pertama. Pada tiupan sangkakala yang kedua. Adapun tiupan sangkakala yang pertama, hak tu berlakunya goncangan hari kiamat. Hak mana tiupan sangkakala yang pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil maknanya, maka hak ni terjadinya hancur habis semua daripada makhluk-makhluk Allah, melainkan beberapa perkara yang dikecualikan sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Hak lain semua hancur. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah, illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, dan ditiupkan sangkakala. Hak sangkakala yang pertama tu, maknanya ditiupkan oleh malaikat, maka pada ketika itu hancurlah segala langit dan bumi. Hancur habis. Mereka-mereka hak ada di langit, hak ada di bumi, mati segala-gala makhluk-makhluk tersebut. Hak ada di langit, di bumi, kecuali yang Allah Ta'ala kehendak. Hak ni tak acuh. Hak Allah Ta'ala kehendak. Di antaranya ajabuz zana, sebagaimana hak kita belajar hari itu. Kemudian manakala semua tu hancur, tidak ada dah satu makhluk dah pada ketika itu, kerana telah ditiup dah sangkakala yang pertama, kemudian ditiupkan pula sekali lagi. Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, summa nufikha fihi ukhra, ditiupkan pula sangkakala sekali lagi, yakni sangkakala yang kedua. Ketika mana semua hancur lebur habis, tidak ada dah, tiup pula sangkakala yang kedua. Maka pada ketika itulah dengan serta-merta, maknanya bangunlah kita manusia ataupun binatang-binatang semua tu bangun berdiri menunggu hari kesudahan bagi masing-masing. Tu berlaku pula bangkit maknanya. Bila bangkit ni? Hak ni ialah pada ketika setelah mana ditiupkan sangkakala yang kedua. Tu pakai kembali tubuh kita. Dan bahawasanya manakala kita bangkit pada hari kiamat tu, setelah mana ditiupkan sangkakala yang kedua, dan bahawasanya dihisapkan mereka itu manusia, dihisap atas segala amal mereka itu manusia, dihisap pula. Dihisap, dikira. Maknanya hisap ni ialah diceritakan tiap-tiap kelakuan yang kita lakukan sewaktu kita berada di atas dunia. Itu panggil hisap. Dipapar, dicerita. Tiap-tiap apa yang kita lakukan sewaktu kita berada di atas dunia ni, semuanya maknanya benda tu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipapar habis apa yang kita maknanya yang kita tadi yang kita lakukan sewaktu kita berada di atas dunia ini. Dicerita. Di tiap-tiap apa yang kita buat, semuanya dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipaparkan. Itu panggil hisab. Dikira segala amal hak kita buat, baik ataupun jahat kita tu. Itu wajib kita beriman. Itu di antara peristiwa-peristiwa yang akan berlaku dah tu. Di hari maknanya setelah mana kita bangkit tubuh kita di hari kiamat, di padang mahsyar. Yang ni setelah mana berlaku kiamat, hak tiupan kat sangkakala yang kedua, kita bangkit tu kita tuju
di padang mahsyar ataupun di mahsyar, pada satu tempat yang akan dihimpunkan segala manusia daripada umat Nabi Adam alaihi salam hinggalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dihalau, semuanya dikumpulkan di mahsyar. Kira berapa ramai ketika tu. Pada ketika di mahsyar tu, semua kita berada pada satu tempat yang nama mahsyar. Banding-bandingnya seperti kita pergi Mekah tu lah. Hak sebelum daripada kenanya Covid ni, orang hak pergi Mekah tawaf, duk keliling apa semua tu. Maka begitulah keadaan. Hak tu baru di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira-kira hilang selipar pun tak temu dah. Tu pun segelintir baru tu. Sikit baru tu. Hak ni daripada umat Nabi Adam hinggalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dikumpul di satu tempat di mahsyar. Situ tu apa tugasnya? Apakah perkara-perkara yang berlakunya? Di sana akan berlakunya maknanya hari hisab. Hari dihitung segala apa yang kita lakukan sewaktu kita berada di atas dunia. Itu panggil hari hisab. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa-siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menerima catatan amal, buku amal dia, hak dia buat di atas dunia dicatat oleh malaikat, maknanya lalu tu diambilnya pada ketika itu dia ambil dengan tangan yang kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka selagi orang ini ni maknanya khabar gembira daripada Allah, maknanya dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tu alamat orang yang berjaya, terima buku amal dengan tangan yang kanan. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Sebaliknya seseorang itu apabila dia terima buku catatan amal dia tapi terima kok belakang. Gitu. Terima tu Allah seolah-olah tak mahu nak pandang dah. Ini alamat seseorang ini orang yang tidak berjaya. Terima buku amalan dengan sebelah belakang. Maka pada ketika itu fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Orang tersebut maknanya dia akan maknanya dia akan kata manakala dia terima buku amal tadi tu melalui belakang, maka dia akan kata, aduh celaka dahlah aku, masuk dalam neraka dahlah aku. Kerana alamatnya alamat yang tidak baik. Ini semua akan terjadi setelah mana berlakunya kembali kita bangun setelah mana kita mati, iaitulah pada tiupan sangkakala yang kedua. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah, kata Allah, kamu kembali, dan kepada kami jugalah kamu akan diperhitungkan. Allah akan hitung kelak. Bila? Di mahsyar. Kerana itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Hei Tuhanku, ya Allah, hisablah diri aku ni, hei Tuhan, hei Allah, mu hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ni kita lazimkan doa ni. Mudah-mudahan kita di akhirat dihisab dengan hisab yang mudah. Dihisab dengan hisab yang mudah. Bila hisab dengan hisab yang mudah, selamatlah kita. Digolongkan kita tadi di dalam golongan yang berjaya di akhirat. Tu hari hisab. Ada yang dihisab dengan hisab yang ringan,
ada yang dihisap dengan hisap yang berat. Ada hak dihisap dengan berat. Ada juga dihisap dengan hisap yang ringan. Maka di antara perkara utama yang akan dihisap, hak mula-mula sekali, ialah sembahyang kita. Solat kita. Kerana tu kena jaga betul solat ni. Hak mana kita ada qada-qada. Jangan kita tak qada. Kerana hak mula-mula sekali dikira, dibuat kira, dihisap, dihitung oleh Allah Ta'ala di akhirat, ialah sembahyang kita. Yang andainya sembahyang kita tu rosak, maka beratlah hisap kita pada hari tersebut. Seandainya maknanya solat kita tu luluh, maka hak lain-lain dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu hari hisab, semua akan dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh kerana itulah kita kena bertaubat kepada dia. Kerana kita manusia tak boleh nak lepas daripada salah ni. Tak boleh nak lepas daripada silap, derhaka pada dia. Kita semua ni tak boleh nak lepas. Dah tak boleh nak lepas, pastikan kita tadi cuci daki-daki karat-karat maksiat kita tadi dengan air taubat kepada Allah. Cuci dengan taubat. Bersihkan dengan taubat. Mudah-mudahan kita di akhirat dihisap dengan hisap yang mudah. Dihapus amal hak jahat kita daripada kerana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hari hisab. Itu wajib kita beriman. Wajib kita beriman maknanya akan kita dibangkit pada hari kiamat. Lalu tu di hari kiamat, maknanya apabila kita bangkit setelah mana ditiupkan sangkakala yang kedua, maka dihimpun kita di mahsyar. Maka pada ketika itu pula dihisapkan mereka itu manusia atas segala amal mereka itu dihisap oleh Allah. Melainkan hak ni tak kena hisap ni. Tak kena dia ni, terlepas dia daripada hari, terlepas dia daripada hisap, terlepas dia daripada kena hitung. Melainkan mereka yang masuk syurga dengan tiada hisap. Adapun hak ni maknanya dikecualikan, maka dia tidak masuk di dalam kata mereka yang kena hisap di akhirat. Siapa di antaranya? Maknanya orang-orang yang mengekali sembahyang jamaah, orang hak mati syahid, tukang azan, hafaz Quran, amal dengan Quran, tu para nabi, para syuhada, tu semua ialah mereka yang tidak kena hisab. Tu semua mereka yang tidak kena hisab. Buat amal banyak. Gitu. Dan bahawasa segala amal mereka itu manusia. Segala amal mereka itu manusia tu pula akan ditimbangkan di dalam mizan. Manakala dipapa amal kita, lalu tu ada pula pada ketika itunya mizan. Apa tu mizan? Mizan ni maknanya satu timbangan, yang mana timbangan ni mempunyai dua daun, yang mana di sanalah akan diletakkan amal kita tadi. Diletakkan amal kita. Allah Ta'ala letak rupa amal kita di atas neraca tersebut, yang mana akan ditimbang. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal waznu yauma izinil haqq. Bermula timbangan pada hari tersebut di mahsyar merupakan suatu perkara yang sebenar. Wajib kita i'tiqad. Yang mana pada ketika itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka siapa yang ditimbang lalu tu amal tadi tu timbangan dia berat sebelah
sebelah kebaikan, maka faulaika humul muflihun, mereka ini ialah mereka yang berjaya. Apabila ditimbang, timbangan tadi tu berat sebelah kebaikan, ini ialah mereka yang berjaya. Sebaliknya kata Allah, wa man khaffat mawazinu, apabila ditimbang segala amal hak dia lakukan tadi ni daripada buku catatan dia, hak dia buat di atas dunia dulu, tiba-tiba beratnya sebelah jahat. Berat sebelah jahat. Faulaika allazina khasiru anfusahum, maka pada ketika itu dia telah merugikan diri dia. Rugi dia, tergolong dalam golongan mereka yang tidak berjaya, na'udzubillah. Ni di mahsyar semua ni yang akan berlaku. Ada hisab, ada hari perhitungan, dipaparkan segala amal hak kita buat, tiap-tiap apa yang kita buat semuanya akan dipapar, kemudian pula akan dimizan, maknanya akan dineracakan segala amal perbuatan hak kita lakukan tadi, walau sebesar zarah sekalipun daripada amal baik ataupun amal jahat hak kita buat, semua akan ditimbang pada hari tersebut. Semuanya akan ditimbang. Maka di antara perkara yang menjadi pemberat mizan kita di akhirat untuk kebaikan, iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatan 'alal lisan. Yang mana benda ni dua kalimah ni kalimah yang ringan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada lidah kita. Mudah jadi lidah nak baca. Saqilatan fil mizan. Tapi walaupun mudah dua kalimah ni di mulut kita, mudah sangat, ringan sangat di mulut kita nak baca, tapi ianya di akhirat memberatkan mizan kita. Akan menjadi berat mizan kita. Walaupun nampak seperti ringan, tapi berat benda tu di akhirat. Dan habibatan ilar rahman, benda ni disukai oleh Allah. Apakah benda tu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu dua kalimah. Dua kalimah yang mudah kita nak baca di lidah, ringan di lidah kita nak tuturkan dia, tapi berat nisbah akhirat pada mizan. Itu masuk dalam buku catatan kita. Berat benda tu di mizan kita tu. Boleh tolong kita di akhirat kelak. Iaitulah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu di antara. Maknanya amal kita lah yang akan maknanya ditimbang. Tapi di antara hak berat, mudah je benda ni, ni zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu di antara benda-benda yang akan memberatkan neraca kita di akhirat. Itu ditimbang. Dan bahawasanya lalu sekalian mereka itu hamba. Kita manusia, kita akan lalu di antara peristiwa-peristiwa yang akan berlaku, kita akan lalu tu di atas sirat. Apa tu sirat? Artinya titian. Sirat ni ialah satu jambatan, satu titi. Titi ni menghala kepada syurga. Satu titian kita kepada syurga, ataupun kalau tak lepas kepada neraka. Itu panggil sirat. Itu panggil sirat, satu jambatan. Yang mana tengok di tepi ni, qauluhu sirat. Apa itu sirat? Iaitu sirat ni ialah satu jambatan. Satu jambatan, satu titian, yang mana jambatan ni titian ni yang dibentangkan, yang dibentangkan di atas belakang api neraka Jahannam. Dibentangkan di atas neraka Jahannam. Maknanya neraka di bawah.
Lalu tu lalulah di atasnya, di atas titian jambatan hak dibentangkan di atas api neraka ni, lalu oleh sekalian manusia, hinggalah hak lalu ni segala kufar pun lalu, dan segala anbiya nabi-nabi pun lalu, dan segala mereka hak masuk syurga dengan ketiadaan hisab pun lalu belaka di atas titian sirat ini. Semuanya lalu di atas titian sirat tadi. Yang mana titian sirat ni 1000 tahun, maknanya condong menegak atas, kemudian mendatar pula 1000 tahun, condong ke bawah pula 1000 tahun. Itu panggil titian sirat, yang semua kita akan lalui. Maka lalui tadi tu berdasarkan amal kita lah. Amal kita banyak, maka jalannya lalu tadi tu dengan cara yang cepat. Ada hak seperti kilat, ada hak jenis merakok, ada hak seperti berjalan, ada hak seperti berjalan kaki, ada hak seperti berlari, dan lain-lain daripadanya lah, berdasarkan amal hak kita buat tadi. Amal banyak, cepatlah. Amal sikit, mengakuklah. Begitulah. Maknanya kalau ada buat dosa, tak diampun, jatuhlah seseorang tadi ke dalam neraka, diazab dalam tu. Tu kerana di bawahnya ialah neraka. Mana syurganya? Syurganya depan lagi. Yang mana mahsyar, ada pula di antara mahsyar dengan syurga, ialah maknanya titian tadi, sirat tadi. Hak perlu kita lalui. Nak rentah ni daripada mahsyar, hak tempat kita kena kupur, daripada umat Nabi Adam hingga umat Nabi SAW, semuanya akan dihimpun di mahsyar. Di sanalah banyak peristiwa-peristiwa, ada yang perlu setakat kaki, ada yang perlu setakat buku lali, ada yang perlu sehingga pohon dan lain-lain daripadanya mengikut amal dia lah. Akan dimizan, akan dihisap segala amal kita. Setelah daripada selesai ke semua sekali, kita akan berjalan pula pada ketika itu meniti di sirat. Itu titian sirat. Itu satu jambatan yang dibentangkan oleh Allah Ta'ala di belakang neraka, di bawahnya neraka. Manakala lepas, maka syurgalah orang tersebut. Kalau tak lepas, na'udzubillah, ke neraka lah. Itu sirat. Sirat. Ini semua kita akan lalui belakang ni. Itu buat persediaan. Jangan tak buat persediaan, buat persediaan. Ini semua telah dicerita dah oleh Allah. Allah Ta'ala cerita satu-satu dah ni. Dah Allah Ta'ala cerita satu-satu dah kepada kita. Nabi pesan kepada kita satu-satu dah, beriang. Buat persediaan. Buat persediaan. Moga-moga kita ni matlamaknya nak dapat kemenangan. Moga-moga kita berjaya di akhirat kelak, insya-Allah. Ini semua kita akan lalui. Habis itu, dan bahawa segala mukmin, dan bahawa segala mukmin, apa lagi di antara perkara-perkara yang ada manakala kita bangkit di hari akhirat kelak. Setelah mana kita berada di alam barzah, lalu tu bangkit pula di alam akhirat, di mahsyar. Apa lagi peristiwa-peristiwa di antaranya? Dan bahawa segala mukmin datang minum mereka itu segala mukmin, segala orang yang beriman kepada Allah, mereka itu datang minum daripada haud. Haud ni apa? Haud artinya, haud artinya kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan oleh Allah Taala untuk minum kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Ni moga-moga, amin insya-Allah. Ni haud, kolam Nabi kita. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratun syahri. Haud ni, kolam aku ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masiratun syahri.
Berjalan dia, luah dia tu kalau nak berjalan sebulan baru sampai. Tu luah. Haud Nabi kita ni, kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni. Wa zawayahu sawaan. Begitulah ukuran, maknanya 4 kaki persegi tu. Sebelah depan, sebelah kirinya, sebelah pihak kanannya, sebelah pihak maknanya belakangnya. Ukuran dia maknanya sama luah. Sebulan perjalanan baru sampai. Itu sebulan perjalanan akhirat, bukan sebulan perjalanan dunia. Sebulan perjalanan akhirat. Kira maknanya luahnya kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kizanuhu kanujumis sama. Wa ma'uhu abyadu minal laban. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air daripada kolam aku ni putih daripada susu lagi. Comel sungguh. Air daripada kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa rihuhu atyabu minal miski. Dan bau air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lebih sedap, lebih harum daripada kasturi lagi. Dan gayung dia sebanyak bintang di langit. Banyak gayung dia tu, pencebok tu. Yang mana mereka daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minum daripada kolam air Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akan minum air daripada kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Haud. Haud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faman syariba minhu fala yazma'u ba'dahu abada. Siapa-siapa yang minum akan dia, siapa-siapa yang minum daripada air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, fala yazma'u ba'dahu abada, tidak akan rasa sesekali lagi haus selama-lama. Tidak akan rasa sesekali haus lagi. Tak rasa dah apabila diminumkan akan air daripada kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu haud Nabi, kolam Nabi kita. Maka di manakah terletaknya? Hak ni khilaf di kalangan ulama. Khilaf mana tepat dia. Maka kata jumhur, kebanyakan ulama, terletak di sebelum titian sirat tadi. Sebelum daripada jambatan tadi. Duduk alik ni. Jambatan duduk sebelah sini. Itulah adanya kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tidak akan diminum oleh umat-umat yang lain, melainkan hanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana di antara Nabi tahu ini umat Nabi? Dikesannya melalui cahaya yang terdapat di muka-muka kita dan tangan-tangan kita tadi, dan kaki-kaki kita. Yang berpunca daripada mana cahaya ni? Daripada kesan kita berwuduk. Daripada kata ghurrah dan tahjin. Kita memperlebihkan pada basuhan muka. Sakak mukanya, kalaulah kata muka sepadan muka daripada anak telinga kanan hingga anak telinga kiri. Daripada pihak atasnya tempat anak tumbuh anak rambut hinggalah tulang dagu. Maka kita pelebih sikit wajib, pelebih lagi. Hak ni bercahaya di akhirat. Ni Nabi tahu. Ni umat aku ni. Mari minum. Manakala tangan pula kita basuh tangan tadi, pelebih sikit. Pada sakatannya wajib, pelebih lagi sehingga ke bahu. Hak ni akan bercahaya di akhirat. Kaki pula kita basuh dia, pelebih daripada buku lali wajib, pelebih lagi sehingga betih, bawah daripada lutut. Semua tu akan bercahaya di akhirat. Ni umat aku ni, mari minum. Tu ni orang yang akan minum kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu ni umat aku daripada cahaya yang kesan daripada wuduk kita di antaranya. Itu kolam Nabi. Lalu tu ada setengah pendapat mengatakan setelah mana kita meniti, di sanalah terletaknya kolam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sana berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada kata sebelum, ada kata selepas daripada sirat.
Dan bahawasanya apa lagi peristiwa-peristiwa yang akan berlaku, wajib kita beriman dengan dia. Dan bahawasanya mendapat mereka itu orang yang beriman mendapat akan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang beriman akan dapat syafaat pada hari kiamat. Akan dapat syafaat. Syafaat siapa ni? Syafaat Nabi lah. Dan terlebih besar syafaatnya. Syafaat maksudnya pertolongan. Pertolongan daripada Nabi. Dan yang terlebih besar, paling besar sekali syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah syafaat, ialah pertolongan Nabi pada menceraikan, pada nak menyelesaikan hukum-hukum pada mauqif, iaitulah hukum pada ketika mana kita berada di mahsyar. Yang mana pada ketika itu huru-hara yang tersangat-sangat, lalu tu dah huru-hara tersangat-sangat, maknanya berada di dalam seksa, berada di dalam keadaan cemah dan lain-lain daripadanya. Gi kita bertemu dengan Nabi Ibrahim, tak boleh. Kita bertemu dengan Nabi ni, tak boleh juga. Kita bertemu dengan Nabi ni, tak boleh juga nak syafaat. Kita bertemu dengan Nabi ni, tak boleh nak tolong juga. Akhir-akhirnya siapakah yang dapat memberi syafaat pada ketika itu? Ini dia panggil syafaatul uzma ataupun syafaat kubra. Syafaat hak besar sekali ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barulah manakala Nabi beri syafaat dimulai dengan Nabi kita, barulah nabi-nabi lain boleh beri syafaat kepada umat-umat dia. Terlebih dahulunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri syafaat. Syafaat Nabi ni banyak. Ada kalanya syafaat Nabi yang mana mereka berada di dalam syurga dah, Nabi nak letakkan orang tersebut pada syurga hak lebih tinggi, hak lebih sedap lagi. Ada kalanya mereka hak beriman tapi fasik, dihukum oleh Allah Ta'ala di neraka, maka Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak syafaat dia, nak tolong dia, ambil buat masuk ke dalam syurga. Itu di antara jenis-jenis syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi di mizan, Nabi boleh syafaat memberatkan amal kita. Ini di antara syafaat Nabi lah ni. Maka hak paling besarnya syafaat pada ketika mana nak menyelesaikan hukum. Hak ni hak besar sekali. Yang mana Nabi lah mula-mula sekali yang akan memberi pertolongan. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ana laha, hari ni bagi aku. Aku minta padamu, hai Tuhan, maknanya aku nak beri syafaat kepada umat aku." Hak mana-mana aku nak masukkan dalam syurga, Nabi tarik. Itu syafaat ketika mana menceraikan hukum, nak menyelesaikan hukum, nak keraki. Hak ni syurga. Ni umat aku ni, ya Allah, nak letak dalam syurga ni, ya Allah. Allah izin. Itu syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ni dapat syafaat dia. Dan wajib beriman lagi. Dan wajib beriman oleh mukallaf. Apakah yang wajib kita beriman lagi? Dengan bahawa neraka itu sebenar. Neraka ni sebenar. Dan telah ada ia neraka ni sekarang ini. Wajib kita beriman neraka ada dah. Neraka ni apa neraka ni? Tempat azab bagi mereka yang derhaka kepada dia. Tempat azab bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di kita hak beriman, tempat cuci daripada perkara-perkara hak kita derhaka kepada dia. Itu neraka tu. Tempat azab. Jadi neraka ni telah ada dah sekarang. Dan bahawasanya tempat kediaman yang kekal bagi segala kafir. Dan bahawasanya neraka ni pula
ialah tempat kediaman yang kekal bagi segala kafir. Khalidina fiha, kekallah mereka tadi di dalam neraka selama-lama, tak keluar-keluar dah. Tu maknanya bagi mereka-mereka yang kafir tadi. Dan barang siapa yang dimasuk dia akan ke dalam neraka. Dimasuk tu daripada mukminin. Masuk dalam neraka daripada kalangan orang-orang yang beriman, yang derhaka, hak buat dosa kepada Allah, ada buat maksiat di dunia, tak taubat pada dia, maka mereka ni di atas keadilan Allah Ta'ala, maknanya janji dianya tiada dikekalkan di dalam neraka. Oleh kerana ada buat maksiat derhaka kepada Allah Ta'ala di atas dunia, tak taubat pada dia, mengikut janjinya, neraka lah orang yang beriman tadi. Tapi walaupun neraka, tiada dikekal akan dia di dalam neraka. Bukan kata kekal lah, mengikut kejahatan tadilah. Kalau banyak, lamalah. Kalau sedikit, sekejap lah. Masuk dalam neraka tadi. Tapi akhir-akhir akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan masuk dalam syurga. Tu hak ni lah, hak puak-puak kafir tak mahu ni. Apabila berlaku pada ketika itu dihisap, dia duk tengok segala amal dikira huru-haranya. Maknanya binatang-binatang juga pada ketika itu diadili juga. Hak mana tidak bertanduk di atas dunia dulu ditanduk, hak mana ada tanduk di atas dunia daripada binatang-binatang, dia tanduk kawan dia, binatang-binatang yang lain di atas dunia. Di akhirat kelak, hak mana buat aniaya kepada binatang yang lain tadi daripada kalangan binatang tu sendiri, hak tu pula ditanduk hak tu. Sehinggalah dijadikan tanah segala binatang. Maknanya binatang-binatang pun diadili juga di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala di mahsyar. Bukan manusia saja, bukan jin saja, bahkan binatang sekalipun. Cuma binatang ni tak masuk neraka je. Allah Ta'ala jadikan dia sebagai tanah. Mana kalau dijadikan semula sebagai tanah, puak-puak kafir tadi kerana duduk dalam huru-hara ni, dia tahu dah dia dalam neraka dah, cerak-cerak dah mesti dah. Ketika itulah dia kata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau kita puak-puak ni jadi serupa puak-puak binatang tadi, jadi tanah juga, kan sedap dia kata. Dia cerita di hati dia nak jadi tanah juga. Kerana takut dengan azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Jadi disediakan neraka tu kepada orang yang kafir, kekal di dalamnya. Adapun orang yang beriman, yang derhaka kepada dia, maka masuk neraka terlebih dahulu mengikut janjian daripada Allah. Tapi walau bagaimanapun tak kekal di dalam dia, akhir-akhir akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman namanya. Itu iman. Manakala kita ada iman, macam-macam mana sekalipun, syurga dalam tangan kita. Ini kelebihan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahawasanya wajib kita beriman lagi bahawasanya syurga itu sebenar. Syurga-syurga ni sebenar, sungguh ada dia. Dan telah ada ia syurga sekarang ini, telah ada dah syurga selani-lani ni. Dan memilih setengah ulama bahawasanya tempat syurga ni di atas langit. Kata setengah ulama, manakah syurga? Duk alih atas. Duk alih atas daripada langit, yakni sebelah atas. Sebelah atas di sisi Sidratil Muntaha. Di sanalah maknanya ada namanya syurga. Di bawah arasy. Dan bermula orang yang kafir, orang hak mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tiada masuk akan orang yang mati di dalam kufur, hak tak beriman kepada Allah, tak masuk di dalam syurga sekali-kali, tak masuk dalam syurga. Bahkan mau syurga pun tidak.
Yang mana jarak hak jauh boleh bang dah syurga orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah tak boleh nak bang syurga nah dia ni. Tak boleh nak bang syurga. Apatah lagi masuk syurga. Bang syurga pun tak boleh dah orang yang kafir ni. Dan hanya sungguhnya ia syurga, tempat kediaman yang kekal, yang selama-lama bagi siapa? Bagi mukmin. Bagi orang yang beriman, syurga ialah tempat hak kekal bagi kita selama-lama. Manakala duduk dalam tu, berada dalam syurga, tak keluar-keluar dah. Begitulah orang kafir, manakala dimasukkan dalam neraka, tak keluar-keluar dah. Begitulah kita sebaliknya, manakala masuk dalam syurga, tak keluar-keluar dah. Berada dalam syurga, tempat hak selama-lama kekal dalam tu. Apa hak ada dalam syurga tu? Bersedak-sedaklah mereka itu mukmin. Yang mana tempat kediaman yang kekal bagi mukmin, bersedak-sedaklah mereka itu mukminin daripada kalangan kita hak masuk dalam syurga kelak semua daripada kita ni. Bersedak-sedaklah kita padanya pada syurga. Bersedak-sedak dengan bagai-bagai, yakni dengan pelbagai daripada an-na'imul muqim, dengan pelbagai-bagai daripada nikmat-nikmat yang berkekalan hak dianugerahkan oleh Allah bagi ahli syurga. Tak putus-putus nikmat. Tiap-tiap apa hak kita duk bayang-bayang nak apa, ada belaka di akhirat kelak. Yakni di dalam syurga kelak. Benda hak semuanya benda-benda yang sedap-sedap belaka. Itulah ganjaran bagi mereka-mereka yang beriman, mereka-mereka yang buat amal soleh. Lalu tu hak banyak-banyak daripada bagai-bagai daripada nikmat-nikmat syurga ni. Dan yang terlebih lazat, dan nikmat yang terlebih lazat sekali daripada segala nikmat syurga tu, hak paling sedap sekali, hak paling lazat sekali, ialah memandang kepada wajah, yakni memandang kepada zat Tuhan Rabbil Karim. Pandang kepada zat Tuhan kita yang maha mulia lah. Hak ni lah nikmat hak paling besar sekali, hak paling sedap sekali. Habis kat situ, razaqanallahu ta'ala zalika ma'al mun'ami alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu tu pengarang kita berdoa kepada Allah setelah mana dia selesai membicarakan berkaitan dengan syurga. Lalu tu dia tafaul, mudah-mudahan akhir perjalanan kita semua ialah syurga. Lalu tu dia berdoa kepada Allah, razaqanallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah ta'ala memberi rezekikan akan kita, mudah-mudahan Allah ta'ala beri rezeki kepada kita, zalika akan demikian itu, yakni demikian dapat lihat Allah, demikian dapat pelbagai nikmat-nikmat syurga tadi itulah. Mudah-mudahan Allah ta'ala beri kepada kita, Allah ta'ala beri kepada kita perkara-perkara tersebut ma'al mun'ami alaihim. Allah Ta'ala beri nikmat-nikmat tersebut tadi, kita boleh masuk syurga bersama-sama dengan daripada kalangan mereka-mereka Allah Ta'ala beri nikmat. Siapakah Allah Ta'ala beri nikmat tu? Daripada kalangan Nabi-Nabi, daripada kalangan para-para siddiqin, daripada kalangan puak-puak mereka-mereka yang mati syahid, daripada kalangan mereka-mereka yang soleh-soleh, yang mana mereka itu nabi-nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin tu. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu ialah sebaik-baik kawan. Mudah-mudahan kita dihimpunkan di dalam syurga bersama-sama dengan mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Amin.
wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amin. Bermula selawat Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala dan kesejahteraan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan turunlah rahmat dan kesejahteraan Allah Ta'ala itu atas khairi khalqihi, atas maknanya yang sebaik-baik yang dijadikan, atas Nabi kita lah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan telah selesailah daripada menghimpunkan risalah ini, dan telah selesailah, kata pengarang kita, daripada menghimpunkan risalah ini, risalah Faridatil Faraid ni. Selesai tu bila? Pada waktu duha. Kata pengarang kita, aku selesai karang kita ni dia waktu duha. Bila waktu duha tu? Di dalam jam pukul 3, yakni pukul 9. Pukul 3 maknanya pukul 9 pagi. Bila? Hari Isnin. Hari Isnin dia habis karang kita ni pada pukul 3 waktu duha. Yang mana pada pukul 9 waktu duha aku habis selesaikan karang kita ni. Yang mana pada ketika itu, pada hari Isnin itu, yang mana bertentang dengan 12 hari bulan Rabiul Awal. Yang mana pada 12 Rabiul Awal ni lah yang pada seumpama 12 Rabiul Awal diperanakkan Nabi kita Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi karang-karang tu tahun 1313. Selesai dia karang pada tahun 1313. Jadi sekarang berapa? Kira sendirilah. Tolak sendiri berapa dah kita sekarang hijrahnya. Jadi dia selesai pada tahun 1313. Berapa? Ada orang boleh hitung berapa tahun tu? Lah ni 1443 gitu. 43. Berapa tahun dah? Tak apa, kira sendiri. 130 tahun dah. 130 tahun. Tu kitab ni berkat sangat. Dibaca di mana-mana masjid, di surau-surau. Jadi 1313 daripada hijrah nabawiyah, ala sahibiha afdalus salat wa azka tahiyah. Maknanya afdalus salati wa azka tahiyati ala sahibiha. Maknanya selawat, selebih-lebih selawat dan selebih-lebih tahiyah ke atas tuan bagi hijrah, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai tu pada negeri Mekah Musyarrafah. Dia selesai karang kita ni di negeri Mekah, di negara Mekah ni lah. Selesai atas tangan yang menulisnya Al-Faqir Al-Murtaji, yang berhajat kepada Tuhan, yang berharap kepada Allah. Al-Faqir Al-Murtaji min Rabbihi nailal amani, yang berhajat, yang berharap kepada Tuhan akan sebagai harap, akan sampai kepada cita-cita. Yakni dia harapnya, maknanya Syekh Ahmad ni dia harap dapat balasan daripada apa hak dia tulis ni, balasan yang baik daripada Allah. Siapakah yang mengarang? Ahmad namanya, bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, ghafarallahu zunubahu wa satara uyubahu wa kashafa kurubahu wa fa'ala kadzalika bi usulihi wa furu'ihi wa hawashihi wa ahbabihi wa ashabihi wa kulli man lahu haqqun alaihi wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
amin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautish syuhada wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihimus salatu wassalam. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa atbib lana nurana ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qalbina Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwaltal arda bi nurika syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa la qalbin la yakhsha' wa la nafsin la tashba' wa min du'a'in la yasma'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat berpegang dengan apa yang telah kita belajar selama ini, kita beramal dengan dia, dan saya minta halal dan saya juga minta maaf daripada sekiranya ada, memang banyaklah ada yang silap pada barisnya, mungkin pada pertuturannya, baca ayat Quran mungkin ada hak kata baris di situ, saya baca baris kat bawah contohnya. Itu semua adalah daripada kerana tersalah, kesilapan, kelemahan diri hamba sendiri, dan harap diperbaikilah kerana ianya ada rakaman. Mungkin kita semua ada boleh ulang tayang sebalik, dengar balik apa yang telah kita belajar. Mungkin adalah kesilapan-kesilapan dan diharap kesilapan tersebut diperbaiki dengan hati yang baik, bukan untuk mencela, bukan untuk mencari aib seseorang, untuk menjatuhkan ataupun lain-lain daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan saya akui dari diri saya ini lemah, ada yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan semua itu maknanya kita semua ini digolongkan dalam golongan-golongan mereka-mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya halalkan segala-galanya. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.